Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat dan ceria walau di mana kamu berada. Tengah buat apa tu? Cikgu harap kamu tengah menonton video cikgu dan dalam keadaan yang rileks, santai dan bersedia untuk belajar. Baiklah, hari ini kita akan sambung pelajaran kita untuk kelas Bahasa Melayu tahun 3. Kita akan belajar dalam unit 8, Memanjat Tembok Tiruan. Cikgu harap kamu telah bersedia dengan buku teks muka surat 48. Baiklah, standard kandungan pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik. Standard pembelajaran 2.2.1 Membaca, memahami dan mengecam idea utama dan idea sampingan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenal pasti idea utama dan idea sampingan. Manakala kriteria kejayaan, cikgu harap kamu dapat menulis sekurang-kurangnya 2 idea utama dan 2 idea sampingan berdasarkan teks yang akan kamu pelajari pada hari ini. Baiklah, mari kita baca petikan ini bersama-sama. Kamu boleh rujuk dalam buku teks di hadapan kamu. Jika tiada buku teks di hadapan kamu, kamu boleh tengok paparan skrin yang cikgu sediakan. Memanjat tembok tiruan. Aktiviti memanjat tembok tiruan ialah aktiviti sukan lasak. Terdapat beberapa peringkat tembok tiruan. Peringkat itu adalah daripada yang mudah untuk kanak-kanak hinggalah yang sukar untuk ahli sukan. Pelbagai peralatan keselamatan perlu dipakai oleh pemanjat sebelum memanjat tembok tiruan. Antara peralatan keselamatan yang diperlukan ialah tali keselamatan, topi keselamatan, tali abah-abah, penyangkut tali, kapur tangan, pelindung lutut dan alat kawalan tali. Selain itu, pemanjat perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan untuk memanjat tembok tiruan. Pemanjat perlu memakai peralatan keselamatan. Di samping itu, aktiviti regangan perlu dilakukan oleh pemanjat untuk mengelakkan kecederaan otot. Pemanjat juga perlu mengikut arahan jurulatih supaya dapat memanjat dengan selamatnya. Terdapat beberapa faedah memanjat tembok tiruan. Aktiviti ini menguji ketahanan mental dan fizikal seseorang. Aktiviti ini juga menyeronokkan dan boleh mengisi masa lapang. Semasa berekreasi dan melakukan sebarang aktiviti, aspek keselamatan perlulah diutamakan. Dapat kamu baca bersama-sama dengan cikgu? Bagus ya. Kamu boleh ulang semula baca sehingga kamu lancar membaca petikan yang disediakan. Baiklah murid-murid. Berdasarkan objektif yang telah cikgu nyatakan tadi, aktiviti kita pada hari ini ialah kita hendak mengenal pasti idea utama dan idea sampingan yang terdapat di dalam teks yang telah kamu baca. Jadi sama-sama kita lihat apakah idea utama dan idea sampingan yang terdapat di dalam setiap perenggan. Cuba kamu lihat di dalam buku teks di hadapan kamu, ada perbezaan warna di situ. Jadi itu menunjukkan telah disediakan panduan jawapan untuk kamu memahami kaedah mendapatkan idea utama dan juga idea sampingan. Baiklah, cuba kita lihat kepada perenggan yang pertama.
Aktiviti memanjat tembok tiruan ialah aktiviti sukan lasak. Baiklah, untuk ayat yang pertama, tidak terdapat idea di situ kerana dia hanya menyatakan penerangan tentang aktiviti ataupun penerangan tentang tajuk. Cuba kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua itu merupakan idea utama. Terdapat beberapa peringkat tembok tiruan. Apa dia idea sampingannya? Idea sampingannya yang berwarna merah tu, peringkat itu adalah daripada yang mudah untuk kanak-kanak hinggalah yang sukar untuk ahli sukan. Nampak tak? Untuk yang pertama dikenali sebagai idea utama adalah idea pokok. Idea yang mendasari ayat di dalam perenggan tersebut. Idea sampingan ialah penerang kepada idea utama yang telah disampaikan. Cuba kita lihat kepada perenggan yang kedua. Lihat idea utama pada perenggan kedua. Pelbagai peralatan keselamatan perlu dipakai oleh pemanjat sebelum memanjat tembok tiruan. Itu idea utama. Bagaimana pula dengan idea sampingan? Seperti yang cikgu telah sebutkan tadi, idea sampingan ialah penerang kepada idea utama. Jadi, kita tuliskan peralatan keselamatan yang diperlukan ialah tali keselamatan, topi keselamatan, tali abah-abah, penyangkut tali, kapur tangan, pelindung lutut dan alat kawalan tali. Kamu nampak kan di situ cikgu tidak menyebutkan perkataan antara. Ya. Jadi perkataan antara itu adalah merujuk kepada penanda wacana. Penanda wacana ataupun penyambung ayat. Jadi tidak perlu kamu masukkan penanda wacana di dalam jawapan kamu sebagai idea utama ataupun idea sampingan. Cuma nyatakan terus apakah ayat yang hendak disampaikan. Cuba kamu cari idea utama pada perenggan ketiga. Jika kamu sudah berjumpa, bagus ya. Maknanya kamu faham bagaimana cara untuk mengesan di mana idea utama dan di mana idea sampingan. Okey, kita lihat kepada perenggan ketiga. Idea utama, pemanjat perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan untuk memanjat tembok tiruan. Jadi apa dia idea sampingan? Pemanjat perlu mengikut arahan jurulatih supaya dapat memanjat dengan selamatnya. Ya. Seterusnya, cuba kamu lihat perenggan yang keempat. Boleh kamu nyatakan apakah idea utama dan idea sampingan yang terdapat di dalam perenggan keempat? Mari kita lihat sama-sama. Idea utama yang terdapat pada perenggan yang keempat adalah faedah memanjat tembok tiruan. Dia menerangkan tentang faedah memanjat tembok tiruan. Apa dia idea sampingan yang terdapat di dalam perenggan yang keempat? Aktiviti ini menguji ketahanan mental dan fizikal seseorang. Aktiviti ini juga menyeronokkan dan boleh mengisi masa lapang. Jadi itulah cara untuk kita mencari dan mendapatkan idea utama dan idea sampingan. Cikgu ulang sekali lagi, idea utama adalah perkara pokok yang diterangkan ataupun yang terdapat di dalam perenggan. Manakala idea sampingan adalah idea yang membantu ataupun menerangkan kepada idea pokok yang terdapat di dalam perenggan tersebut. Jadi sekiranya kamu ingin membuat karangan, pastikan kamu mempunyai idea utama dan diikuti oleh idea sampingan. Baiklah, itu sahaja perkongsian cikgu
Untuk kali ini, cikgu harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan dan sekiranya kamu mempunyai sebarang persoalan, sekali lagi cikgu harap kamu tuliskan, kongsikan di ruangan chat di bawah ini. Jangan lupa kongsikan video ini kepada rakan-rakan yang lain di sekolah lain, rakan-rakan yang berhampiran dengan kamu ataupun yang jauh dari kamu. Dan jangan lupa kepada yang belum subscribe, tekan butang subscribe yang berwarna merah tu. Tekan butang like dan tekan juga butang notification. Okey, itu sahaja. Sampai kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.